بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita masuk kepada perbincangan daripada bab yang kedua. Pada bahagian yang ke-6, iaitulah bahagian kronologi peristiwa. Bab ini juga adalah bab mengenai kronologi peristiwa. Pada bab yang lalu kita mengenal pasti fasa dan titik garis masa manakah kita sedang berada pada hari ini. Fasa bab yang dulu kita baca dua hadis yang menjadi paksi kepada kefahaman garis masa perjalanan umat akhir zaman ini. Masing-masing hadis tu ada 5 fasa. Dalam hadis yang pertama sebut 5 fasa tersebut adalah fasa kenabian, kemudian fasa khilafah ala minhaj nubuwah, yang ketiga fasa raja yang menggigit, yang keempat fasa raja yang dipaksa, dan yang kelima fasa raja khilafah ala minhaj nubuwah. Manakala hadis yang kedua juga menyebut 5 fasa. Fasa kejahatan, yang kedua fasa kebaikan, yang ketiga fasa kejahatan kedua, yang keempat fasa kebaikan yang memiliki kekeruhan, dan fasa kelima adalah fasa kejahatan. Daripada 2 fasa tersebut kita boleh melihat, kita susun sejarah umat Islam jatuh bangun, umat Islam daripada zaman jahiliah, kemudian muncul Nabi kita Muhammad, diganti dengan zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian mengasaskan dinasti-dinasti Islam, dinasti Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Kemudian kejatuhan Uthmaniyah dan penjajahan negara-negara Islam, dan hari ini zaman orang Islam bangkit kembali hingga menuju ke arah pembentukan khilafah ala minhaj nubuwah yang kedua sebelum berlakunya kiamat. Dan kita boleh melihat juga di mana kedudukan kita dan di manakah perkara-perkara besar yang akan berlaku sebagai tanda akhir zaman. Fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Imamul Mahdi dan sebagainya. Perkara itu telah kita bincangkan dalam bab yang terdahulu secara umumnya. Sekarang kita cuba menyusun kefahaman yang diperolehi daripada hadis-hadis geoeskatologi yang dihuraikan pada bahagian-bahagian lepas dalam bentuk kronologi, supaya kefahaman yang dibina adalah lebih jelas. Belum ni, dalam bahagian-bahagian dulu kita baca hadis-hadis akhir zaman ni mengikut kedudukan geografi dia. Mula-mula bahagian yang pertama kita baca bab di tanah Arab. Adalah hadis-hadis yang berkait dengan Mekah, Madinah, Bukit Uhud, kawasan-kawasan sekitar semenanjung Arab. Yang bahagian yang kedua, tanah Rom. Kita bincanglah Damsyik,
Kita bincang tentang Konstantinopel, Baitul Maqdis dan sebagainya. Kemudian tanah Parsi, tentang Hirah, tentang Khuz, Karman, Iraq dan sebagainya. Kemudian tanah zon sebelah timur dan zon sebelah barat. Jadi kita bincang itu mengikut tepat. Hari ni kita nak susung hadis-hadis yang kita jumpa berkait dengan tempat-tempat ni dalam kedudukan kronologi. Kronologi ni maksud dia garis masa, ilmu tentang masa. Macam mana kita nak susung hak mana hadis yang akan berlaku dulu, yang mana yang akan berlaku kemudian. Begitulah. Daripada hadis-hadis lepas, telah ada sebahagian hadis yang menyebut mengenai urutan peristiwa secara umum. Kita jumpa hadis yang sebut apa yang berlaku dulu, apa yang berlaku kemudian. Contohnya hadis yang Nabi kata, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yasrib. Wa kharabu Yasrib khurujul Malhamah. Wa khurujul Malhamah fathu Konstantiniyah. Wa fathu Konstantiniyah khurujul Dajjal. Nabi kata kepesatan kota Baitul Maqdis akan menjadi tanda kepada keruntuhan Madinah. Keruntuhan Madinah akan menjadi tanda kepada berlakunya perang besar. Berlakunya perang besar akan menjadi tanda kepada pembukaan Konstantinopel. Dan pembukaan Konstantinopel akan menjadi tanda kepada munculnya Dajjal. Jadi Nabi sebut secara jelas dalam hadis ni, hak mana berlaku dulu, yang mana berlaku kemudian. Namun banyak juga yang tidak disebutkan bila dan ketikanya. Ada hadis yang Nabi kata akan berlaku sekian, tapi Nabi tak beritahu dia akan berlaku sebelum perkara apa, selepas perkara apa, waktu mana tidak disebut. Dari bacaan hadis secara menyeluruh, kita membina teori kronologi peristiwa akhir zaman. Jadi bila kita baca secara menyeluruh, semua hadis-hadis yang berkait dengan akhir zaman ni, kita sedikit sebanyak boleh mendapat gambaran mana satu yang akan berlaku dulu, mana satu yang akan berlaku kemudian. Walau bagaimanapun, kronologi ini hanyalah pendapat peribadi dan ia terbuka kepada kritikan dan perbincangan lanjut. Susunan kronologi peristiwa adalah seperti berikut. Yang pertama, tembok Ya'juj dan Ma'juj pecah. Mungkin perkara ini agak ganjil bagi setengah pihak. Ini kerana kebanyakan memahami tembok Ya'juj dan Ma'juj akan pecah selepas Dajjal dibunuh. Walau bagaimanapun, penulis memilih pandangan yang mengatakan bahawa tembok Ya'juj dan Ma'juj telah runtuh beberapa dekad selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada satu hadis dalam riwayat Muslim. Selepas daripada Dajjal dibunuh, maka akan bangkit kaum Ya'juj dan Ma'juj, turun daripada setiap tanah yang tinggi dan akan mengepung orang Islam yang dipimpin oleh Imam Nabi Isa alaihi salam ketika itu, sehingga tidak mampu untuk melakukan apa-apa kecuali berdoa kepada Allah. Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi melalui gambaran hadis ni, ramai yang memahami Ya'juj Ma'juj itu tidak akan keluar melainkan selepas Dajjal itu dibunuh. Walau bagaimanapun, bila kita membaca hadis yang lebih banyak lagi, bagi pandangan penulis, tembok Ya'juj dan Ma'juj itu telah pun roboh dan telah pun pecah. Antaranya bersandar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, pada satu ketika dia sedang tidur, tiba-tiba dia terjaga dengan mengucapkan la ilaha illallah, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab,
futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Nabi kata, la ilaha illallah, celakalah kaum Arab, hampir-hampir binasalah kaum Arab dengan kejahatan yang hampir menimpa mereka. Kejahatan tersebut datang akibat telah terbukanya tembok Ya'juj Ma'juj sebesar ini, menunjukkan dengan jari lubang yang dibuat antara jari kanan dengan jari telunjuk dengan ibu jari dia, besar ni, telah bocor ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang lain juga Nabi disebut bahawa Ya'juj Ma'juj ini sejak Zulkarnain membina tembok yang menghalang mereka daripada keluar daripada tempat penempatan mereka ni, mereka akan sentiasa berusaha merobohkan tembok tu. Tapi setiap kali mereka berusaha daripada pagi sampai ke petang, sampai ke gelap, mereka kata esok kita sambung buat lagi. Bila mereka mari esok hari, didapati tembok tu Tuhan baiki jadi seperti sebelum dia rosokkan. Terpaksa mereka ulang daripada awal semula, tiap-tiap hari. Sehinggalah tiba satu masa Allah takdirkan untuk mereka keluar. Mereka tidak lagi mendapati pada esok hari itu tembok itu dibaiki. Tak ada dah. Mereka mari tengok macam mereka tinggal semalam, menyebabkan mereka boleh sambung lagi kerja dia. Mana kata bukan, tembok ni adalah tembok yang begitu kebal sehingga tidak mampu untuk dihacurkan oleh siapa-siapa, tapi dia datang dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tembok baiki seperti molek semula, molek semula hari-hari, sehinggalah waktu kita baca dalam surah Al-Kahfi, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqq. Zulkarnain kata, ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Zulkarnain tidak klaim. Dia kata ini adalah hasil kehebatan aku, kejuruteraan aku, mampu untuk membina tembok yang hebat. Dia tak kata begitu. Dia kata ini rahmat daripada Tuhan. Hak mari ini segala-galanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan sampai ketika yang Tuhan tetapkan tembok ini akan berjaya dibocorkan. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan berlaku. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi kata, tembok Ya'juj Ma'juj telah tembus sebesar ni dah. Karena sebelum ni mereka tidak berjaya tembusi, tiba-tiba ada satu ketika zaman Nabi itu dia sudah berjaya tembusi besar ni. Maka kalau kita fikir secara logik, sekiranya zaman Nabi telah bocor sebesar ini, maka adakah pada zaman kita ni masih lagi dia bocor sebesar ni? Lepas 1400 tahun. Dan dengan kemajuan teknologi yang ada hari ini, boleh untuk mengesan semua permukaan tanah bumi ni. Tak ada tempat dah yang manusia tak pernah singgah, tak pernah sampai. Semua permukaan bumi manusia telah berjaya ketahui. Malangnya tidak dijumpai mana-mana kawasan yang terdapat padanya tembok. Tetapi ada orang berjumpa
satu kawasan berbukit yang memiliki kesan-kesan tembok yang pecah. Iaitulah berada di Daryl Gorge, di pergunungan Caucasus, berdekatan Georgia. Ini telah kita bincangkan dalam bab Turk yang lalu. Dan sejarah Islam dah banyak rekodkan perkara yang menunjukkan bahawa tembok ini telah pun pecah. Dan ia tidak bertentangan dengan hadis yang Nabi kata dia akan muncul selepas daripada Dajjal dibunuh. Dia tetap akan muncul, dia tetap akan menyerang Nabi Isa selepas Dajjal dibunuh. Tapi tidak bermakna dia bocor, baru runtuh pada ketika itu. Jadi ini yang kita perlu faham. Besar kemungkinan Ya'juj Ma'juj itu mereka adalah bangsa Khazar yang telah dikalahkan pada zaman Umayyah. Kalau kita perasan, ada satu bangsa yang terbentuk ataupun berkuasa seiring dengan zaman naiknya Islam. Bangsa yang dikenali sebagai Khazar ataupun Khazarian Empire yang telah dikalahkan pada zaman Umayyah. Pada zaman Khilafah Umayyah, Umayyah telah mengutuskan satu pasukan tentera untuk berperang dengan Empire Khazar. Yang akhirnya Empire ini telah berjaya dikalahkan dan dilenyapkan. Sejarah merekodkan bangsa ini telah berhijrah ke timur dan ke barat. Apabila mereka dikalahkan, mereka keluar daripada kawasan tersebut dan mereka telah melata ke timur dan ke barat. Pihak yang menuju ke timur berasimilasi dengan bangsa Rus, sementara yang menuju ke arah barat memasuki kawasan timur dan utara Eropah dan berasimilasi dengan berbangsa di sana, sehingga dikenali pada awalnya sebagai European Jews, kemudian sebagai Ashkenazi, Yahudi keturunan ke-13. Jadi Khazar ini adalah satu bangsa yang mendiami kawasan pergunungan Caucasus asal. Dan mereka adalah penganut paganism, menyembah setan. Mereka pemuja roh-roh jahat, pengamal ilmu hitam. Tetapi sebelum kejatuhannya, mereka telah memeluk ajaran Yahudi. Ini satu perkara yang agak pelik, kerana Yahudi adalah agama bangsa. Agama bangsa di mana tidak boleh mana-mana orang mudah-mudah nak peluk agama Yahudi. Yahudi hanya untuk Bani Israel sahaja. Ini kepercayaan Yahudi lah. Tapi bangsa Khazar ini memilih untuk peluk Yahudi. Kemudian mereka bawa ajaran Yahudi itu ke timur dan ke barat, memunculkan Yahudi di Rusia, munculkan Yahudi di Eropah. Waktu mereka dikenali sebagai European Jews, Yahudi di Eropah. Sebab Yahudi dia tak ada di Eropah asal dia. Yahudi ini daripada keturunan Bani Israel. Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq dia berasal daripada Palestin. Maka hak mari bawa ke sana. Kemudian hari ini golongan ni pula European Jews ini, sebelum daripada Yahudi di Palestin ni buat penghijrahan besar-besaran ke timur dan ke barat,
mereka telah mengubah identiti sehingga dikenali sebagai Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi ini dikatakan Yahudi keturunan ke-13. Dan ini juga satu perkara yang agak pelik kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Bani Israel, mengikut kepercayaan asal mereka, keturunan mereka ada 12 orang je. Keturunan mereka ni adalah anak-anak Nabi Yaqub. Anak-anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Bunyamin, adalah berapa nama ke? 12 orang semua sekali, yang disebut dalam Al-Quran, wa qatta'na 'alaihim 12 asbatan umama. Kami telah tetapkan anak beradik dia tu 12 orang, bercucu cicit, beranak pinak, 12 suku. Jadi kemunculan keturunan ke-13 ni pelik. Seolah-olah macam bangsa Khazar ini nak memperdaya orang-orang Yahudi juga, beritahu bahawa dia ni keturunan sebahagian daripada keturunan Yahudi juga. Tapi Yahudi sebenarnya ada 13 orang, 13 keturunan. Ada mari satu lagi keturunan yang hilang dalam sejarah, tapi mereka cuba untuk buktikan balik. Jadi dia tipu sejarah. Jadi itu pandangan kita lah. Yang pertama, antara tanda yang kita boleh katakan berlakunya ke zaman ni dengan yang signifikan adalah pecahnya tembok Ya'juj dan Ma'juj sejak daripada zaman Nabi SAW. Kemudian bangsa Arab dirosakkan. Itu yang kedua yang berlaku. Sejajar dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa kerosakan bangsa Arab adalah berkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hadis tadilah yang kita baca tadi. Nabi kata celaka orang Arab, mereka akan ditimpa kejahatan, ditimpa kerosakan kerana Ya'juj Ma'juj telah pun berjaya untuk meruntuhkan tembok mereka. Jadi yang merosakkan orang Arab adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kerosakan tersebut merangkumi berbagai segi. Mereka telah menguasai sistem politik, ekonomi dan sosial seluruh dunia melalui perancangan rapi beratus tahun lamanya. Kemuncak kejahatan mereka terhadap umat Islam adalah dengan menghasut bangsa Arab bagi menjatuhkan khilafah Uthmaniyah. Berapa lama selepas kejatuhan tersebut, Barat menganugerahkan kemerdekaan buat negara Arab, tetapi dengan berbagai syarat yang ketat. Pasca kolonialisasi, negara Arab menyediakan pengkalan tentera US bagi mengawal keamanan ataupun menguasai rantau Asia Barat. Apabila minyak ditemui, hubungan dua hala antara Arab dan Barat semakin intim, terutama dalam mewujudkan sistem petrodollar. Pemimpin Arab dirosakkan dengan materialisme sehingga penumpuan mereka sibuk dengan maksiat dan mengumpul harta tanpa mempedulikan nasib umat Islam seluruh dunia. Bila kita lihat tentang fenomena orang Arab hari ini, kita akan memahami satu hakikat bahawasanya orang Arab telah pun rosak. Tidak dinafikan, orang Arab ramai lagi hak masih baik-baik. Orang Arab ramai lagi yang masih berpegang kepada agama. Tetapi bila kita lihat kepada kepala-kepalanya, bila kita lihat kepada pemimpin-pemimpinnya, kerosakan-kerosakan yang berlaku di kalangan orang Islam banyak berpunca ataupun dijayakan dengan bantuan orang-orang Arab ini. Kita baca sejarah kejatuhan Uthmaniyah sendiri, kejatuhan khilafah yang pertama, yang terakhir orang Islam
adalah berpunca daripada kalangan orang Arab yang melancarkan satu kempen memerangi orang-orang Turki. Dilancarkan di Mekah, di hadapan Kaabah tahun 1916. Revolusi Agung Arab, Great Arab Revolt, guna atas nama Arab nak menjatuhkan penjajah. Mereka kata, mereka namakan penjajah itu sebagai Turki Osmaniyah. Dua-dua Islam Melaka. Tetapi perjuangan Arab ini telah dibantu oleh British, telah dibantu oleh penjajah juga pada ketika itu, dengan melemparkan janji sekiranya berjaya mengusir Osmaniyah daripada tanah Hijaz, maka jawatan raja akan diberikan kepada orang Arab, tak beri kepada orang Turki. Dia juga melancarkan perang di wilayah Najd oleh Bani Saud dan kumpulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga menjatuhkan gubernur Turki di wilayah Najd. Semua orang Islam Melaka. Tapi orang ni orang Islam yang telah dibela ataupun dibiaya oleh British untuk menjatuhkan Khilafah Osmaniyah sendiri. Itu berlakulah sejarah. Kemudian selepas daripada itu berebut antara Sharif Hussein, keturunan Nabi, yang dibiayai oleh British untuk membebaskan Hijaz, dengan keturunan Bani Saud yang ditaja oleh British juga untuk menjatuhkan Turki di wilayah Najd. Hak ni di Hijaz, hak ni di Najd. Masing-masing British janji nak latih jadi raja. Dua-dua British janji belaka. Dan dua-dua telah melaksanakan tugas yang British syaratkan. Bila nak tutup janji, kena berisa je. Malangnya Sharif Hussein, dia agak bertegas. Bila British minta supaya Palestin yang sebelum ni duduk bawah wilayah Hijaz diserahkan kepada British, dia tak boleh. Dia kata perjanjian kita usir Osmaniyah je, bukan beri tanah kepada British. Maka dia tidak dilantik menjadi raja. Buat perjanjian kedua pula dengan Najd, Bani Saud. Kalau kamu berjaya serahkan Palestin kepada British, kamu akan jadi raja. Maka berlaku peperangan antara Sharif Hussein dengan Bani Saud. Tapi British tolong Bani Saud, British tak tolong Hijaz. British tak tolong Sharif Hussein ni, sebab Sharif Hussein tak mau beri Palestin. Yang awal je dia juga hak tolong Sharif Hussein lawan Osmaniyah. Tapi bila Sharif Hussein tak mau ikut, kata dia suruh Najd ni lawan Sharif Hussein pula. Akhirnya Sharif Hussein terpaksa lari. Keturunan dia lari daripada Hijaz. Ada hak pergi ke Syria, ada hak pergi ke Iraq. Akhirnya tanah Arab itu berjaya dikuasai keseluruhannya, hampir keseluruhannya oleh keturunan Bani Saud. Maka raja pada ketika itu, ataupun pemimpin Bani Saud ketika itu, Abdul Aziz bin Saud, bersetuju untuk menyerahkan Palestin kepada British. Dan ganjarannya, dia telah diberikan kemerdekaan daripada British. Kemerdekaan yang disambut oleh bangsa Arab hari ini.
sama ada Arab Saudi ataupun Qatar, UAE, Kuwait. Ini negara-negara yang dibebaskan sekali dengan Arab Saudi itu, diberikan kebebasan oleh British. Maka mereka boleh jadi raja di kawasan-kawasan yang masing-masing diberikan. Dan sekiranya inilah kita boleh memahami kenapa ketika British memberikan tanah hak kependudukan kepada Bani Israel, kepada Yahudi, negara Arab ni tak buat apa-apa. Tahun 1948 berlakunya pembentukan negara haram Israel. Syria, Jordan, Mesir perang dengan Israel. Tapi Arab Saudi, UAE, Qatar tak buat apa-apa. Sebab mereka sudah ada perjanjian awal dengan British, tak boleh kacau. Awal-awal Mesir, Syria, Jordan perang. Kemudian berlaku genjatan senjata. Perang lagi sehinggalah berlaku perjanjian Madrid dan Oslo. Tahun 1990 hingga 1993. Sebelum tu perjanjian Camp David. Yang dengan perjanjian ni berjaya pula untuk mengikat Jordan, mengikat Mesir daripada menyerang Israel. Tak boleh nak buat apa. Kerana perjanjian-perjanjian inilah yang kita lihat akhirnya kaum Arab ini bukan sahaja tidak membela Islam, bahkan mereka ini membiarkan sahaja umat Islam yang berada jiran mereka dilakukan dengan berbagai perkara. Bahkan membenarkan pula pengkalan-pengkalan tentera US untuk ditubuhkan di Asia Barat. Dan mereka juga terlibat dalam menjayakan berbagai perkara yang menjamin kestabilan kuasa barat. Banyaklah kalau kita nak cerita. Sehingga kan ideologi mereka telah sedikit demi sedikit memasuki bangsa Arab. Arab Saudi dulu yang terkenal dengan Wahabi. Wahabi ni udah cerita orang hak kalau awal-awal pemerintahan dulu, awal-awal zaman dulu, pergerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia nak lawan khurafat. Dia nak lawan bid'ah-bid'ah, benda-benda yang diada-adakan dalam urusan agama, benda-benda yang ada unsur-unsur syirik. Mereka lawan benda-benda ni. Tapi mereka ni akhirnya tak faham politik juga apa dipergunakan. Cuma rekah ceritanya, setelah lama negara Arab itu ditubuhkan dengan kefahaman Wahhabism, iaitulah pendekatan yang agak radikal dalam memahami pengamalan agama Islam ni. Tiba-tiba hari ini negara Arab ataupun secara lebih tepatnya Arab Saudi secara terbukanya telah mengatakan bahawa mereka sudah tidak lagi mengamalkan ajaran Wahhabism. Dengan maksudnya sebenarnya mereka nak beritahu mereka tu sudah tidak terikat dengan ajaran agama sebenarnya.
Dia kata digunakan ajaran Wahhabism, padahal dia ambil peluang tu untuk dia buang segala ajaran agama. Lepas pada itulah kita tengok di Arab Saudi boleh masuk konsert-konsert, boleh masuk artis-artis puang yang berpakaian menjolok mata, boleh masuk kelab-kelab malam, kelab-kelab yang menghidangkan arak secara terbuka, tempat-tempat judi, dan macam-macam lagi perkara-perkara mungkar yang berlaku di tanah Arab. Sehinggalah kepada tahap normalisasi Israel, menerima Israel sebagai sebuah negara berdaulat yang sebelum ini ditentang bukan sahaja oleh umat Islam dalam negara OIC, bukan negara-negara yang bukan Islam, juga menolak usul untuk mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ini cerita-cerita tentang negara Arab. Bagaimana mereka dirosakkan? Kalau kita mengatakan bahawa Ya'juj Ma'juj itu adalah daripada keturunan Khazar, dan kita lihat asimilasi yang berlaku terhadap Khazar hari ini, terutamanya Yahudi Ashkenazi itu, dan kita memahami peranan Yahudi Ashkenazi itu pula dalam mencatur pergerakan dunia hari ini, dengan kemunculan ideologi itu, ideologi ini, kemunculan penjajah itu ini, peletakan sistem itu, ini dan sebagainya, bidang politik, ekonomi, sosial dan macam-macam, yang kita cerita tadi semua ada kaitan mereka. Maka tidak pelik untuk kita katakan bahawa kerosakan bangsa Arab ini ada kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj yang kita fahami sebagai Yahudi Ashkenazi itu tadi. Baik, yang ketiga, apa yang akan berlaku adalah Palestin ditawan. Antara syarat bagi memberikan kemerdekaan kepada bangsa Arab adalah dengan menyerahkan hak Baitul Maqdis kepada Yahudi. Perkara ini telah diusahakan oleh Theodor Herzl dengan meminta dijual tanah Palestin daripada khilafah Uthmaniyah terakhir Sultan Abdul Hamid yang ketiga. Namun beliau menolaknya. Ringkas cerita, Abdul Aziz Al Saud bersetuju dengan, dan sebagai ganjarannya negara Arab Saudi ditubuhkan. Sehingga ke hari ini negara tersebut bersama beberapa negara Teluk lain meraihkan hari kebangsaan mereka pada tarikh jatuhnya Khilafah Uthmaniyah. Apa yang kita faham, macam kita cerita tadilah, lepas pada Yahudi, lepas pada British berjaya untuk mendapatkan Palestin daripada orang Arab, dibuat perjanjian pula dengan gerakan Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl tahun 1917, tahun 1916, 1917 tu dia buat satu deklarasi, nama dia deklarasi Balfour, di mana orang-orang British berjanji untuk berikan hak kependudukan kepada Yahudi di Palestin. Setelah daripada Sultan Abdul Hamid tolak tawaran Zionis nak beli tanah Palestin, jadi Yahudi gunakan British untuk hasut orang-orang Arab pula untuk lawan Osmaniyah. Waktu mereka ambil secara percuma, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Namun rancangan Yahudi menawan Baitul Maqdis belum berhasil sepenuhnya. Penentangan seringkali berlaku tetapi mereka tidak mengalah. Hakikat yang kita kena faham, perjuangan membebaskan Palestin daripada golongan Yahudi, perjuangan untuk mengusir orang-orang Yahudi tidak pernah berakhir. Yahudi itu sendiri tidak pernah berjaya untuk menakluki Palestin 100%. Walaupun secara politiknya mereka sudah berjaya,
apabila hilangnya peta Palestin, yang ada hanyalah peta Israel. Palestin tidak diiktiraf sebagai sebuah negara yang berdaulat, hanya menjadi dua wilayah autonomi di bawah kekuasaan Israel, wilayah Gaza dan Tebing Barat. Tetapi pejuang-pejuang seperti Brigade Al-Qassam, Saraya Al-Quds, Tanzim Jihad Islami, dan macam-macam nama pejuang-pejuang yang berada di Palestin, di Baitul Maqdis dan sekitarnya, terus melaksanakan penentangan demi penentangan. Terbaru, mereka sedang mengusahakan perjanjian Deal of the Century bagi mengalihkan peta Palestin di luar lokasi Baitul Maqdis. Setakat ini mereka telah berjaya melobi US bagi mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Dengan pengiktirafan ini, Baitul Maqdis akan pesat membangun dengan pantas kerana menjadi ibu kota bagi sebuah kuasa yang memiliki teknologi tinggi dan kehebatan diplomasi seperti Israel. Perkara ini sejajar dengan sabda Rasulullah yang menyatakan Baitul Maqdis akan pesat membangun di akhir zaman. Jadi kita melihat langkah terbaru yang sedang diusahakan oleh Zionis bersama dengan US dan konco-konco dia adalah apa yang disebut oleh media sebagai Deal of the Century, perjanjian abad ini. Perjanjian untuk memberikan orang-orang Palestin, orang-orang Islam, orang-orang Arab yang duduk di tanah Palestin ini satu tanah perpindahan secara paksa di kawasan Saudi dan juga Jordan, yang akan dibiayai kosnya oleh Arab Saudi. Tanahnya termasuklah di Mesir, akan dibiayai oleh Arab Saudi untuk orang-orang Palestin ni keluar daripada Palestin. Orang-orang Islam ni keluar semua daripada Palestin. Hak duduk di Gaza pergi ke Mesir, Semenanjung Sinai. Hak duduk Tebing Barat masuk ke Jordan. Ini antara plan-plan yang bocor, yang belum dimuktamadkan lagi. Tapi waktu zaman Trump berada sebagai presiden, dia duduk usaha benda ni. Untuk memastikan Israel itu benar-benar aman dan boleh membangunkan negara yang mereka cita-citakan. Bila mereka berjaya untuk menjadikan Baitul Maqdis itu sebagai ibu negara mereka, maka mereka sudah tentulah dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka akan boleh untuk membangunkan sebuah kawasan yang maju. Hari ini pun Israel telah menjadikan Tel Aviv sebagai pusat kegiatan ekonomi mereka. Banyak company-company besar, syarikat-syarikat antarabangsa yang buka pengkalang mereka ataupun kita sebut ibu pejabat mereka di Tel Aviv. Google, Facebook, Bloomberg, macam-macam lah. Syarikat-syarikat digital banyak, syarikat-syarikat artificial intelligence, syarikat-syarikat teknologi baru hari ini. Boleh katakan 8 daripada 10 syarikat-syarikat teknologi baru terkemuka dunia ni ada di Tel Aviv. Maka bila rancangan Yahudi untuk menjadikan Baitul Maqdis, atau mereka sebut sebagai Jerusalem, sebagai pusat pemerintahan mereka, sudah tentulah mereka akan berjaya membangunkannya dengan pesat, dengan cepat. Dan itulah yang Nabi sebut Umran Baitul Maqdis, kepesatan kota Baitul Maqdis.
Ada ulama yang kata baca hadis umrah di Baitul Maqdis ini bermaksud Baitul Maqdis akan ditawar oleh orang Islam. Kita tidak nafikan. Akhirnya Baitul Maqdis ni akan duduk tangan orang Islam juga. Tapi apa yang Nabi maksudkan umrah di Baitul Maqdis ini lebih tepat untuk kita fahami sebagai kepesatan di bawah jajahan Yahudi. Kerana perkataan umran dalam bahasa Arab tidak semestinya merujuk kepada kekuasaan di bawah pengaruh Islam semata-mata. Ada banyak perkataan umran dan perkataan keperkaan yang seerti dengannya merujuk kepada perkara yang negatif. Contohnya Nabi sebut masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid tersergam indah. Amirah, Nabi kata, dibangunkan dengan baik, pesat, membangun, cantik. Wa hiya kharabun minal huda. Tetapi ia sunyi sepi, runtuh daripada petunjuk ilahi. Mana dalam hadis ini berguna perkataan yang seerti dengan umran juga, amirah. Tapi hakikat dia hanyalah pesat membangun dari sudut fizikal dia. Macam masjid hari inilah. Banyak masjid-masjid yang kita tengok comel-comel, bagus-bagus, dengan berbagai bentuk hiasan, seni bina. Tapi adakah masjid itu boleh menarik orang untuk mendekati Islam? Adakah masjid itu makmur dengan pengisian agama? Nah, ini persoalan yang timbul, yang Nabi kata wahya kharabu minal huda. Masjid je comel, tapi tak boleh ajak orang kepada kebaikan. Yang anda nak fokus, nak sebut tadi tu amirah, kepesatan. Itu tidak akan semestinya berlaku atas nama Islam. Maka bila kita faham hak Nabi kata umrah di Baitul Maqdis, kepesatan kota Baitul Maqdis, ia mungkin merujuk kepada kepesatan Baitul Maqdis di bawah kekuasaan Yahudi, sebagaimana yang kita lihat apa yang mereka rancangkan hari ini. Kemudian apa yang akan berlaku yang keempat selepas kepesatan kota Baitul Maqdis ini adalah Arab Saudi akan huru-hara. Sebagaimana hadis yang lalu, kepesatan Baitul Maqdis menjadi tanda keruntuhan Madinah. Nabi kata umrah Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Kepesatan kota Baitul Maqdis, kalau kita tengok Baitul Maqdis membangun, dan kita faham Baitul Maqdis ini membangun di bawah kekuasaan Yahudi, maka ia akan jadi tanda kepada runtuhnya Madinah. Keruntuhan yang dimaksudkan bukan secara fizikal. Sebaliknya bermaksud Madinah akan ditinggalkan dan tidak lagi menjadi tumpuan pelancongan ibadah sebagaimana sekarang. Sekarang Mekah ke Madinah ke dia jadi bangun hari ini, tak lain tak bukan kerana pengunjung hak mari. Kita hak gini nu, alang-alang kita buat umrah di Mekah, kita pergi ziarah Madinah lalu. Kerana Madinah ada jasad Nabi SAW, ada masjid yang Nabi suruh untuk kita pergi, ada raudah, tempat yang diberkati, yang dimakbulkan doanya. Kita pun pergi ni untuk tujuan ibadat juga, walaupun tidak termasuk dalam rukun umrah ataupun rukun haji. Tapi akan tiba satu masa, Nabi kata kharab Yathrib. Yathrib ini akan hilang serinya, akan runtuh kepesatan dan kemajuan daripadanya. Ini disokong oleh berbagai hadis yang menyatakan sedemikian dek kemarau yang melanda. Ada hadis-hadis yang kita jumpa sebelum ini, Nabi kata tanah Arak ini akan dilanda dengan berbagai bentuk kemarau, sehingga kan orang-orang Madinah ni keluar daripada Madinah untuk cari tempat yang lebih baik untuk hidup. Tapi Nabi kata bertahanlah duduk di Madinah bagi ahli-ahli Madinah. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sedangkan Madinah tu lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Nabi tak pergi keluar. Tapi ada orang yang tak tahan duduk di Madinah dalam keadaan kemarau, terpaksa keluar cari
kehidupan di luar sana. Juga terdapat hadis yang mengatakan Madinah adalah negeri Islam terakhir yang akan dibinasakan. Ini juga ada kaitan dengan akhir zaman sebelum daripada berlakunya kiamat, negeri yang akan terakhir jatuh. Cuba kita nak sebutkan di sini bahawa Nabi mengatakan Baitul Maqdis itu akan menjadi, kebesatan Baitul Maqdis akan menjadi tanda kepada jatuhnya Madinah. Antara sebab Madinah boleh ditinggalkan adalah jika berlaku ketidakstabilan politik di Arab Saudi yang melibatkan isu keselamatan. Madinah yang sebelum ini dihidupkan oleh pengunjung dari serata dunia mungkin akan membatalkan niat untuk ke sana walaupun mereka masih ke Mekah mengerjakan haji dan umrah. Ini kerana Madinah tidak termasuk dalam lokasi ibadat haji dan umrah. Jaraknya yang jauh dari Mekah memungkinkan berbagai perkara berlaku di tengah jalan. Justru atas faktor keselamatan, ramai yang tidak berani ke sana dan akan menyebabkan kota Madinah mati dan runtuh dari sudut kegiatan ekonomi, sosial dan ibadat. Jadi, walaupun mungkin bila berlaku huru-hara ni, orang pasti akan pergi juga buat umrah, buat haji. Kalau zaman Covid hari itu pun, umrah haji tidak mati. Berlaku tapi dengan SOP yang ketat. Tapi bila berlaku huru-hara di Arab Saudi sebagai contohnya, orang mungkin fikir 2-3 kali nak pergi ke Mekah, ke Madinah. Kalau pergi ke Mekah tu kerana kewajipan haji dan umrah, nak pergi ke Madinah dia tak ada kewajipan. Dia ada sunat je. Orang akan fikir 2-3 kali. Mungkin orang pergi ke Mekah dan orang pergi ke Mekah tak buat ziarah ke Madinah. Hak pergi ke Mekah pun sikit dah. Hak pergi hak berani je. Tu pun tak ramai lagi sikit hak berani pergi ke Madinah. Itu yang akan berlaku, yang menyebabkan Madinah ni akan jadi keruntuhan dari sudut kegiatan ekonomi, sosial dan ibadat. Macam mana boleh ketidakstabilan politik tu laku? Ketidakstabilan politik di Arab Saudi kini menjadi panas sejak Muhammad bin Salman ditabalkan sebagai putera mahkota. Hari ini, sejak daripada putera raja yang sebenar nama dia Salman, bin Abdul Aziz, yang sebenar tu raja. Tapi hari ini hak duk nampak banyak memerintah Arab Saudi, banyak keluar kan kenyataan tak nama Arab Saudi ni anak dia Muhammad bin Salman. Lepas dia naik menjadi putera mahkota, macam-macam berlaku. Konflik istana yang telah melibatkan tembak-menembak dan pembunuhan nyawa kini dijangkakan lebih memuncak selepas kematian Raja Salman. Raja Salman ada sini. Sebab kepelantikan Muhammad bin Salman itu sendiri tidak mengikut perlembagaan Arab Saudi. Dia naik kerana Raja Salman sendiri yang pilih anak. Sebab apa dipilih? Wallahu alam. Tapi kalau ikut undang-undang tak betul. Dia kena ada adik 2-3 orang lagi adik-adik dia. Hak dia kena latih sebagai putera mahkota ataupun raja muda. Putera mahkota ni maknanya kalau Raja Salman mati, putera mahkota akan naik jadi takhta. Itu akan berlaku. Jadi konflik akan berlaku dengan lebih dahsyat sekiranya mati Raja Salman nanti. Ramai yang akan tuntut hak untuk jadi raja. Bukan Raja Muhammad bin Salman yang sepatutnya. Orang lain ada lagi. Jadi masing-masing akan berebutkan takhta kerana perlantikan putera mahkota yang ada sekarang tidak sah mengikut perlembagaan Arab Saudi. Akan berlaku kekacauan. Dan Nabi juga sebut dalam hadis yang lain bahawa akan berlaku peperangan di kalangan putera raja kerana berebutkan jawatan raja. Di kalangan anak-anak raja, 3 pihak Nabi kata. Yakunu ikhtilaf inda mauti khalifah. Ataupun yaqtatilu inda kanzikum thalathah kulluhum ibnu khalifah. Nabi sebut. Banyak hadis-hadis yang kita jumpa sebelum ni yang akan berlaku peperangan di kalangan keturunan diraja. Maka ini mungkin fenomena-fenomena yang boleh kita faham akan berlaku sebagaimana hadis-hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Walau bagaimanapun ini adalah sebahagian daripada kajian-kajian yang mungkin boleh untuk dikaji dengan lebih lanjut lagi. Mungkin cara faham berbeza.
Tapi inilah apa yang dibentangkan sedikit sebanyak supaya kita boleh melihat apa yang berlaku dulu, apa yang berlaku kemudian. Cuma ia bukanlah satu benda yang perlu untuk diperbalah dan diperbahaskan, sebagai satu maklumat supaya benda ni lebih jelas dan kita tidak terkejut ataupun terkeliru sekiranya berlaku di hadapan mata kita. Kita hanya bersedia dengan ilmu yang ada, yang Nabi telah tinggalkan melalui hadis-hadis ini. Maka itulah sedikit yang boleh kita sampaikan. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak, ada salah, ada silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.